surah madaniyatun naqala al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai di antara ulama tafsir yang mengatakan ijma' ulama surah ini madaniyah. Apa makna madaniyah? Dan para pelajar, madaniyah artinya surah ini diturunkan selepas Nabi kita berhijrah. Itu maksud madaniyatun. Madaniyatun. Mengandungi 29 ayat. Ada berapa ayat dia? 29 ayat. Asma'us surah, nama-nama surah ini ataupun disebut dengan nama tasmiyah, dinamakan surah Al-Fath. Al-Fath letak baris ta mati, Al-Fath bukan Al-Fatah. Al-Fathu, suratul Fathi. Kalau nak baca dengan idhafah dipanggil suratul Fathi. Apa makna Al-Fath? Dengan makna kemenangan, pembukaan negara. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan bahawa Allah telah membukakan bagi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Maknanya perjuangan Nabi walaupun dulu ditindas, diunaya, dikhianati, disakiti, macam-macam lagi, sekarang ini perjuangan dia sudah mencapai kemenangan. Yakni kemenangan yang disebabkan oleh perjanjian damai Hudaybiyah, ataupun bahasa Arab tulis bahasa Arab Sulh Al-Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah maknanya perjanjian damai yang dibuat di mana? Di Hudaybiyah, lebih kurang 25 km dari Mekah. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Quraisy Mekah, perjanjian itu akhirnya membawa kemenangan yang besar sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai Makkah Al-Mukarramah dan menegakkan Islam di tanah suci itu, serta membebaskan Mekah daripada barasinil, daripada al-wathaniyah, daripada najis, kotoran yang dibuat oleh puak-puak penyembah berhala. Kita pergi kepada intisari surah. Pelajar-pelajar tengok dalam apa ni? Ni dalam kitab pimpinan kita tu dia tulis intisari surah. Jumpa ke tak jumpa? Intisari surah jumpa? Baik, kita baca dulu. Lepas ni ada masa kita hurai cerita Hudaybiyah ataupun tunggu dalam tafsir ayat. Intisari kandungannya. Setelah diterangkan tentang pertolongan yang besar yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang telah memberikan pengakuan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang menentang musuh pada saat yang genting itu. Kemudian dicela akan golongan munafikin yang menyelit dalam masyarakat Islam, yang bersifat tidak jujur dan hanya mementingkan dirinya sendiri, yang menjadi gunting dalam lipatan ataupun duri dalam daging.
Ini kejahatan siapa? Puak-puak munafiqin wal iyazubillah. Mengenai perkembangan dan kejayaan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa Dialah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya Allah memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Cukuplah Allah Ta'ala jadi saksi. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikutnya yang terpuji, di mana di akhir ayat di akhir ayat, tengok ujung sekali ayat tu, Suratul Fathi, Allah Ta'ala sebut ayat ni, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tu ayat 29. Ayat 29 Allah Ta'ala sebut tentang sifat Nabi dan para sahabat dia. Kita tengok nantilah dalam ayat 29. Baik para pelajar sekalian, kita beri setakat tu. Ambil je nama ayat tu, orang panggil tepek situ. Kita pergi kepada tafsir Muharrar untuk kita ambil poin. Yang pertama dia panggil maqasidus surah. Objektif surah ini apa dia? Yang pertama, tabsyirur rasul. Allah SWT nak beri khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bi alwanin minal bisyarat, dengan beberapa bentuk gambaran khabar gembira, kemenangan, pertolongan, gembira kita. Yang kedua, at-ta'rifu bil munafiqin wal kafirin. Allah Ta'ala nak memperkenalkan siapa munafik, siapa kafir, wa bayanu haqiqatihim, dengan menyatakan siapa mereka, menserlahkan hakikat sebenar puak-puak munafik dan puak kafir, puak munafik dan puak kafir. Yang ketiga, bayanu kathirin min mazahiri fadlillahi wa rahmatihi. Ayat ini juga memperjelaskan banyak jenis limpah kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu dia panggil maqasidus surah, objektif surah. Adapun maudu'atis surah, tajuk, poin-poin penting dalam surah ini, ada beberapa perkara. Yang pertama, bisyaratul rasul. Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada Nabi SAW bil fathil mubin, dengan pembukaan yang besar, iaitulah kemenangan, dapat mengambil balik Mekah. Wa wa'duhu bil maghfirati, Allah Ta'ala janji keampunan. Wa itmamin ni'mati alaihi, menyempurnakan nikmat kepada Nabi. Wa hidayatihi wa nasrihi, dan memberi hidayah dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa'dul mu'minin, memberi janji kepada orang beriman dengan janji yang sangat menggembirakan. Wa wa'idul kafirin wal munafiqin, dan amaran keras kepada puak-puak kafir dan munafikin. Yang ketiga, bayanu wazifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa taujihul mu'minin, dan memberi tunjuk ajar, pandu arah kepada orang mukmin agar melaksanakan kewajipan mereka menyampaikan risalah Allah ini, menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, as-sana'u, pujian kepada para sahabat yang telah membuat perjanjian damai, perjanjian ikat setia, bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok di Hudaybiyah, dan memberi janji kemenangan pada mereka di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Yang kelima, zikru bai'atil Hudaybiyah. Ayat ini juga menyebut perjanjian Hudaybiyah, bai'ah ikat setia di Hudaybiyah, dan menyatakan kedudukan keadaan orang munafikin yang tak mau ikut serta, dan sifat-sifat buruk mereka, dan juga perancangan jahat mereka yang tak mau ikut serta dalam peperangan Khaybar pada tahun yang ke-7 selepas daripada Hudaybiyah, dan menyatakan bahawa mereka akan dipanggil kepada jihad yang lain tapi mereka tak hadir. Itu dia panggil sifat munafikin. Yang keenam, bayanul ladzina yubahu lahum at-takhalluf anil jihad. Allah menyenaraikan orang-orang yang dimaafkan, dikecualikan daripada menyertai peperangan dari kalangan ashabul a'zar, orang yang mempunyai keuzuran, orang tempang, orang buta, orang pekak, orang yang uzur, tak payah pergi. Kalau pergi, bukan dia nak berperang, kita kena jaga dia pula. Allahu Akbar. Yang ketujuh, al-hadisu an bai'atir ridwan, cerita tentang perjanjian damai, perjanjian ikhtiar yang mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Dia panggil bai'atur ridwan, dengan menyatakan kelebihan orang yang hadir dan khabar gembira kepada mereka. Allah Ta'ala akan beri kemenangan, pembukaan, dan juga harta-harta yang banyak untuk mereka. Bukan sekarang, lepas pada ni, dalam peperangan Khaybar nanti. Yang ke-8, menyatakan sebab-sebab kenapa puak-puak kafir menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki Mekah. Nabi nak pergi umrah tapi disekat. Kenapa? Yang ke-9, tasdiqu ru'ya Rasulillah, nak membenarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermimpi dia masuk Mekah, masuk Masjid Haram dalam keadaan aman. Maka Nabi datang ke Mekah, tapi kenapa tak boleh masuk? Jawabnya, bukan tak boleh masuk, ditangguhkan kemasukan kerana beberapa sebab. Kita bukan sekadar nak masuk, tapi kita nak ambil Mekah. Sabar dulu, jangan gopoh. Kata orang jangan gaduh. Orang Kelantan kata jangan gaduh, jangan belorak, mana jangan gopoh lah. Sabar, tenang. Yang ke-10, bayanu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, ayat yang terakhir, Allah nyatakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa sifatihimul hasanah, sifat-sifat mereka yang baik dalam Taurat, dalam Injil, dan apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang beriman, beramal soleh, daripada keampunan yang diberikan dan pahala yang besar. Kita kata itu 10 tajuk, poin utama yang Allah SWT sebut kepada kita dalam surah yang mulia ini. Kita kata alhamdulillah.